Abu Uwas Channel. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam channel Abu Wais. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam kesihatan yang baik. Baiklah, pada video kali ini saya nak cerita kepada anda semua tentang 5 perkara. 5 saja, tak banyak. 5 perkara kiranya kita lakukan dapat title Muflis. Tahu Muflis apa? Muflis adalah bankrupt. Bankrupt tu bukan biasa-biasa, bosku. Okey, jadi sebelum saya teruskan cerita saya pada video kali ini, sekiranya anda baru saja melihat video ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah supaya anda mendapat notifikasi video daripada saya. Okey, kita tak nak buang masa, jom kita lihat apakah 5 perkara tersebut. Baiklah, muflis, seperti mana yang kita tahu bahawa muflis merupakan satu perkara yang sangat ditakuti oleh manusia zaman sekarang. Bukan orang zaman sekarang, zaman dulu lagi pun orang takut dengan muflis. Sebab apa? Muflis ini dikategorikan sebagai orang yang tidak mempunyai harta, bahkan dia mempunyai tanggungan hutang yang dibebankan sehingga tak mampu dia nak tanggung. Betapa hebatnya orang yang muflis ini. Jadi pada hari ini saya bukan nak ceritalah pasal muflis wang tu. Saya bukanlah nak cerita pasal hutang-hutang tu, tapi saya nak cerita adalah muflis yang lebih teruk lagi daripada muflis di dunia, iaitu muflis di akhirat. So kita kat sini nak highlight 5 je benda kalau kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya, pasti kita akan dapat title muflis tersebut tu. Mari kita lihat title muflis yang pertama. Menghina orang lain. Nombor 1 dipanggil sebagai menghina. Kalau buat hinaan kepada orang, dapatlah title muflis. Apa sahaja cacat cela melibatkan tubuh badan manusia tersebut, umpamanya masalah suara, sumbing, telinga tercabut dan sebagainya yang ditakdirkan oleh sang pencipta kepada seseorang, kita dilarang sama sekali untuk menghinanya. Sebab jika kita lakukan, kita telah menghinalah seseorang. Sebagai contoh, jika badan seseorang itu gemuk, lantas kita sebut, badan apa besar begini, kebau dengan awak, sama saja. Ini merupakan satu bentuk penghinaan. Tidak kiralah penghinaan tadi dilakukan sama ada secara zahir ketika bertemu secara empat mata atau melalui media sosial sekalipun. Kita dilarang sama sekali melakukan perkara ini kerana anda boleh dapat title muflis. Itu adalah pertama, menghina orang. So sekarang ni kita tengok perkara yang kedua pula. Memfitnah orang lain. Seterusnya dipanggil sebagai memfitnah. Dalam masyarakat kita hari ini, perkataan fitnah lebih tertumpu ataupun terarah kepada perbuatan menyebarkan berita palsu bagi tujuan mengaibkan atau memburukkan seseorang oleh mereka yang berhasad dengki atau yang berdendam. Makin teruk lagi apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja pula sebagai satu bentuk penindasan atau kezaliman. Padahal si pembuat fitnah itu sendiri tahu kebenaran di sebalik fitnah tersebut. Bertambah nazak lagi apabila orang Islam sendiri yang memfitnah saudara seagama tatkala mereka tahu betapa besarnya dosa membawa fitnah. Allahu Akbar, bahaya tu, nanti boleh muflis tau. Itu dia memfitnah. Sekarang ni mari kita lihat perkara yang ketiga pula. Memakan harta orang lain. Seterusnya dipanggil sebagai memakan harta orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang beriman daripada memakan harta sesama mereka secara batil, iaitu melalui cara yang tidak syar'i. Memakan harta secara batil termasuklah mendapatkan harta melalui cara haram seperti riba, berjudi, menipu, mencuri, memeras ugut dan merampas tanpa hak. Di samping itu, pendapatan yang diperolehi melalui pekerjaan yang halal juga boleh menjadi sumber yang batil jika tidak amanah dalam pekerjaan. Wow, takutnya boleh jadi muflis tu. Tu dia makan harta orang lain. Jadi jom kita tengok nombor 4 pula. Membunuh orang lain. Baiklah, seterusnya adalah membunuh. Kalau kita tengok zaman sekarang, membunuh ni macam minum air je kan. Haram membunuh nyawa orang lain tanpa hak. Islam mengharamkan sebarang kemudaratan, kezaliman, penganiayaan dan pembunuhan ke atas orang lain tanpa hak. Ia termasuk dalam dosa besar, malah dikenakan hukuman kisos, iaitu bunuh balas jika sah disabitkan pembunuhan dengan sengaja. Namun dengan tindakan membunuh nyawa seseorang tanpa hak tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sesuka hati nak bunuh orang. Bunuh nyamuk tak apa, boleh kena denggi. Jadi jangan bunuh ya. Aduh, muflis tu. Itu dia, membunuh orang tak boleh tau. Okey, jom kita tengok yang terakhir, nombor 5. Memukul sesuka hati.
Berikutnya adalah pukul orang lain. Ya, pukul adalah perbuatan yang biasa kita dengar. Pukul nyamuk, pukul binatang dan pukul manusia. Tapi sejauh mana hingga menyebabkan muflis dekat akhirat? Ertinya di sini ialah memukul seseorang tanpa sebab hingga menyebabkan orang yang dipukul cedera dan sebagainya. Jadi perbuatan ini adalah perkara yang tidak boleh dilakukan kerana ianya adalah salah satu perbuatan menzalimi seseorang. Rugi tahu, nanti boleh muflis dekat akhirat. Masya Allah. Itu dia 5 perkara kalau kita lakukan boleh dapat title muflis ataupun bankrupt di akhirat kelak. Masya Allah, jangan sesekali kita lakukan ya. Okey, buat pengetahuan anda semua, cerita tentang 5 perkara ini diambil ataupun disumberkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Imam Muslim dalam tajuknya Orang yang Muflis. Okey, sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk sebar-sebarkan supaya kita semua dapat kefahaman yang sama, dan jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda kepada channel ini. Okey, itu saja pertemuan kita pada video kali ini. Sekian saja daripada saya, Abu Uwas Channel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.